Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar Matematik tahun 5, tajuk selesaikan masalah pengurusan data. Okey, ini contoh soalan selesaikan masalah. Di bawah ni adalah catatan menunjukkan ketinggian bagi 10 orang murid. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang murid. Yang ini adalah tinggi dalam meter. Cari bulat, mod dan median bagi ketinggian sekumpulan murid itu. So, ini adalah soalan dia. Okey, bila menyebarkan penyelesaian masalah, perkara pertama yang awak kena buat, kena tahu adalah fahami soalan. Okey, soalan yang awak faham adalah ada 10 data ketinggian murid. Okey, dia bagi tahu 10 orang. Lepas tu dia suruh awak cari julat, mod dan median. Itu yang awak faham tentang soalan. Selepas awak faham tentang soalan, awak kena pastikan apa strategi yang awak nak kena buat. Okey, so apa yang awak perlu buat adalah susun data secara menaik. Okey, susun data ni secara menaik. Lepas susun data secara menaik, awak kena jadi dari tepi dari sini adalah tinggi minimum, dari sini pula adalah tinggi maksimum. Lepas tu barulah awak menjawab soalan, kenal pasti julat, mod dan median. Okey, ingat perkara pertama kena susun data secara menaik. Okey. Selepas tu, kamu buatlah penyelesaian. Okay, setelah awak fahami soalan tadi, lepas tu kamu fikirkan cara selesaikan soalan. Jadi, perkara pertama tadi dia suruh awak susunkan daripada menggunakan susunan menaik. Jadi, 1.15 adalah paling rendah. Lepas tu 1.25. 1.25 ada 1, 2, 3. Jadi, awak kena tulis ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, jadi kamu kena tulis 5. Lagi 6. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, selepas itu 1.30 ada 3 orang. Jadi susunlah seperti ini. Okey, daripada kecil sehingga paling besar. Okey, selepas itu kamu akan tahu yang ini adalah tinggi minimum. Maksudnya tinggi yang paling rendah. Yang ini adalah tinggi yang paling besar ataupun tinggi yang paling tinggi lah. Okay, lepas tu data yang berada ni adalah data yang berada di tengah-tengah. Okey, so apa itu julat? Julat ialah tinggi maksimum tolak tinggi minimum. Okey, tinggi maksimum tolak tinggi minimum. Okey, 1.30 meter tolak 1.15 meter. Jadi julat dia adalah 0.15 meter. So julat ialah 0.15 meter. So diingatkan apabila kita mencari julat, mod, median ataupun mean, okey, mean ataupun mean. So di sini kita melihat pada data. Data adalah nilai. Okey, nilai. Data pada soalan ini adalah tinggi, tinggi. Jadi jangan awak terkeliru dengan bilangan. Bilangan adalah kekerapan. Ini berbeza. Okey, ini bilangan. Ini bilangan dia 1, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bilangan dia ada 6. Ini 1, 2, 3. Ini ada 3. Ada 3 bilangan dia. Okey, so itu bilangan. Itu lain. Itu bilangan. Bilangan adalah kekerapan. Kalau dia tanya julat, mod, median, awak kena bagi tahu data ataupun nilai. Okey, nilai ni. Ni data. Ni adalah nilai. Tinggi ni. Tinggi ni adalah data, adalah nilai. Okey. Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu dia cakap mod. Mod adalah kekerapan yang paling tinggi. Jadi kekerapan. Dia baru bagi tahu kekerapan. Kekerapan tadi adalah bilangan. So, yang ini bilangan dia 1, yang ini bilangan dia 6, yang ini bilangan 3. Jadi bilangan yang paling tinggi dekat sini adalah 6. Kalau ini adalah 6, bilangan yang paling tinggi. Jadi maksud dia bilangan ni adalah mod yang paling tinggi. Mod adalah kekerapan yang paling tinggi. Jadi ini yang paling tinggi. Jadi apa kekerapan yang paling tinggi? Jadi awak bukan tulis mod ialah 6 Bukan. Mod ialah data dia. Data mana yang paling tinggi? Ini data. Data ni yang paling tinggi adalah 1.25 meter. Jangan lupa tulis unit. Okey. Data ataupun
nilai. Untuk menulis jawapan julat, mod, median dan min, pastikan awak menulis data ataupun nilai, bukan awak tulis bilangan. Kalau awak tulis sini 6, itu salah. Salah. Okey, median. Median terletak pada data kelima dan data keenam. Okey, ini median tu bermaksud di tengah-tengah. Bukannya bermaksud dia mesti data kelima dan data keenam. Tak mungkin. Dia ikut dia punya data yang diberi. Ini ada 10, jadi kita dah susun tadi. Jadi kalau kita nak cari data seperti yang saya ajar minggu lepas, kalau kita nak cari median seperti yang saya ajar minggu lepas, jadi kita kena cancelkan yang pertama ni dengan yang terakhir. Yang kedua ni pula dengan yang kedua akhir. Yang ini pula dengan yang ini. Yang ini pula. Sorry. Saya langkah ni. Okay, saya ulang semula. Bila kamu mencari median, kamu kena pangkahkan yang first ni dengan yang terakhir. Yang kedua ni dengan yang kedua akhir. Yang ketiga ni dengan yang ketiga akhir. Yang keempat ni dengan yang keempat akhir. Jadi yang 5 ni dia ada 2. Kita tak boleh pangkah dia macam ni. Tak boleh. Jadi kita tak tahu apa median ni nanti. Jadi tinggalkan yang 2 ni. Jadi 1.25, 1.25. Jadi kita tambahkan seperti ini. 1.25 tambah 1.25. Lepas tu kita bahagikan dengan 2. Sebab median ni dia mesti ada satu je nilai. Dia tak boleh letak 2 nilai. Jadi 2.5 meter bahagi dengan 2. Jawapan dia 1.25 meter. So median dia ialah 1.25 meter. Okay. So tengok di sini. Julat dia guna meter, mod pun meter, median pun meter. Jadi min pun nanti jawapan dia dalam meter. Jadi nilai ataupun data kita tulis apa yang dinilai dekat sini, iaitu tinggi. Tinggi. So kira min. Macam mana pula nak kira min? Min adalah purata. Okay. Saya buat kat sini. Min sama dengan purata. Purata bermaksud jumlah keseluruhan bahagi dengan bilangan. Okey, jumlah keseluruhan ni adalah jumlah data. Jumlah data. Jadi maksudnya yang ini kamu kena tambah semua. Okey, itu maksudnya jumlah keseluruhan, jumlah data. Jadi 1.15 tambah 1.25 tambah 1.25. 1.25 tadi ada 6 kan? Tulislah sampai 6 kali. Tambah 1.25 tambah 1.25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas tu tambah 1.30 sifar tambah 1.3 sifar tambah 1.3 sifar. Lepas tu bahagikan dengan bilangan. Bilangan dia tadi adalah 10 orang murid. Jadi bahagikan dengan 10. So, 1.15 tambah 2.25. Sekejap ya. Saya nak kira dia. Okay. So, 1.15 tambah dengan 1.25 sebanyak 2 kali. Tambah 1.3 sifar sebanyak 1 kali. Okey, jumlah dia tadi 12.55. Okey, lepas tu bahagikan dengan 10. So, bahagi dengan 10 jadi maksudnya gerakkan titik belah ni sebanyak sekali kat sini. Jadi jawapan dia 1.255 meter. Okey. So, jadi yang paling hampir dengan 1.255 meter ni kita ambil dia punya average ataupun benarkan kepada 2 tempat puluhan. So, jawapan dia 1.26 meter. Jangan lupa tulis unit dia.
Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya sebanyak 10 orang peserta. Okey, 10 orang ya. Ini bilangan 10 orang peserta telah menyertai satu kuis sains. Markah setiap peserta ditunjukkan pada carta palang tertentu. Carta palang tentukan julat, mod, min. Julat, mod, min. Okey, julat, mod, min berdasarkan carta palang ni. So, okey, apa yang perlu kita buat adalah fahami soalan. Fahami kehendak soalan. Soalan ni dia cakap markah kuis 10 orang murid. Ni 10 orang murid, lepas tu markah dia. Ni dia. Okey, 100 ada 1, 95 ni ada 4 orang, 90 ada 2 orang, 85 ni ada 2, 80 ni ada 1. Okey, dia buat dalam jadual. Lepas tu cari julat, mod dan median. Itu yang kita dapat. Itu yang kita faham berdasarkan soalan yang diberi ni. Okay. Selepas kamu faham, cari. Fikir cara. Okay. Macam mana kita nak buat? Kena pasti markah maksimum, kena pasti markah minimum, kekerapan paling tinggi. Lepas tu susun data, jumlahkan markah bagi 10 orang murid. Okay. Yang ini adalah untuk mencari julat. Yang ini untuk mencari mod. Yang ini untuk mencari median. Yang ini untuk mencari min. Okay. Lepas tu, ini yang kita kena buat. Okay, soalan A, markah maksimum ialah 100, markah minimum ialah 80. Okay, jadi julat dia adalah sama dengan 100 tolak 80. Sama dengan 20. So, julat dia ialah 20. Okay, B pula, markah 95 mempunyai kekerapan yang paling tinggi iaitu 4 orang. Ini tak perlulah kamu nak tulis macam ni. So, mod ialah 95 markah. Okay. Yang ini tulislah 20 markah. Dia tulis ni 20 markah. Okay, so 95 adalah mod yang paling tinggi. Dia kekerapan paling tinggi, jadi mod dia kita tulis 95 markah, bukan 4. Okay, lepas tu min. Macam mana nak cari min? Min ialah jumlah markah. Jadi jumlah markah ni, semua ni, markah ni tadi semua tu ditambahkan. Lepas tu, lepas tambah, kamu bahagikan dengan 10 orang. Jadi jawapan dia 91. So, min ialah 91 markah. Okay. Lepas tu, soalan dia, apakah median bagi data di atas? Macam mana nak cari? Jadi, yang itu kamu kena susun lah. So, kita buat kat sini lah, median. Okay, median ni saya anggap soalan dulu lah. Okay, median sama dengan data yang berada di tengah-tengah lah maksud dia. So, kita susun daripada kecil sehingga nilai yang paling besar. So, nilai kecil dia adalah 80. 80 dia ada 1, jadi kita tulis 1. Okay, 85 ada 2. 90 ada 2. 95 ada 4. 100 ada 1. Okay, lepas tu kita pangkahkan yang first dengan yang terakhir. Yang kedua dengan yang kedua akhir. Yang ketiga dengan ketiga akhir. Yang keempat dengan yang keempat. So, yang data yang berada di tengah-tengah adalah 90 dan 95. Jadi, 90 dan 95 ni kamu kena tambahkan. Lepas tambah, kamu kena bahagikan kepada 2. So, 90 tambah 95. Okay, 185. Okay, bahagi dengan 2. Jawapan dia 92.5. Okay, markah. Ini adalah median. Okay, faham? Okay, tengok contoh soalan seterusnya. Yang ini berbentuk carta pie. Okay, carta pie menunjukkan bilangan jeli bagi 4 perisa di dalam sebuah bekas. Okay, perisa kiwi, mangga, anggur dan strawberry. Okay, lepas tu berapakah peratusan jeli berperisa kiwi? Dia tanya peratusan jeli berperisa kiwi. Okay, yang ni bukan peratusan Yang ni adalah bilangan. So, macam mana kita nak cari? Sekejap lagi saya akan tunjuk Kira min bilangan jeli bagi setiap perisa. Min bagi bilangan jeli bagi setiap perisa. So, kita kena faham apa yang dia nak. Okay, apa yang awak faham adalah apa yang perlu awak faham adalah dia ada berapa bilangan. Okay, kamu kena tambahlah 20 tambah 13 tambah 25 tambah 22. So, yang ini okay,
So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan dia 80. Okay, yang ini awak kena tahu. Okay, lepas tu awak kena tahu ada 4 perisa. Okay, 4 perisa. Dan dia suruh awak cari peratusan kiwi. Lepas tu cari min. Okay, itu adalah apa yang awak kena faham dalam soalan ni. Okay, so barulah kamu buat dia punya penyelesaian. Okay. Padamnya. Okay, so jadi jumlah 20 dan yang ni tadi adalah 80 tadi kan. Jumlahkan yang ni tadi dapat 80. Tadi kita dapat 80 jumlah tu tadi 80. So apa ada 4 perisa yang ni kita faham. Okay, soalan A. Ditanya peratusan. So peratusan adalah sebelum tu kita cari bilangan jeli dulu. Bilangan jeli kiwi 20. Bilangan semua jeli adalah 80. Okay, ini kita dah cari tadi. So peratusan jeli adalah 20 tu. 20 bahagi dengan 80 darab dengan 100. So sifar dengan sifar ni kita mansuh. Okay, 8 dengan 2 ni kita mansuh. Yang ni dapat 1, dapat ni dapat 4. Lepas tu 4 dengan 100 ni kita mansuh. Yang ni dapat 1, yang ni dapat 25. Jadi yang ini dah dapat 1. So yang ni 25. Jadi 1 darab 1. 25 lah. So jawapan dia 25%. Okay. So lepas itu soalan B. Okay, soalan B. Soalan B ialah disuruh awak kira min. Okay, kira min. Kira min. Jadi min adalah jumlah bilangan jeli. Jumlah bilangan jeli ni. Okay, semua jeli ni kita tambahkan. Lepas tu bagi dengan bilangan perisa. Perisa ada 4. Jadi bagi dengan 4. Jadi 80 bagi 4 adalah 20. So jawapan dia 20. Okay, itu adalah min. Just jawab seperti ini saja. Tak perlu nak buat ke dia punya conclusion di bawah ni. Ataupun kesimpulan yang panjang tu tak perlu. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Latihan cuba ini ni muka surat 262. Sila buat dalam buku awak. Pastikan ketika awak membuat latihan tu, tolong buat jalan pengiraan. Saya tak suka tengok yang buat jawapan saja. Awak kenal saya tak suka. Saya nak awak tolong buat jalan pengiraan. Baru kamu faham apa yang awak buat. Saya tak sendiri pun tak faham. Dan jangan lupa tulis soalan. Okay? Kalau kamu tak nak melukis tu tak apa, boleh dimaafkan. Tapi jangan tak tulis soalan. Dan kalau tak tulis soalan, tarikh pun tak tulis, tajuk tak tulis, semua tak tulis. Apa yang saya nak tahu, nak semak ke kelas awak. Dan bebel lah. Macam mana saya nak semak buku latihan awak? Macam tu. Kan dalam bebel ni. Okay, so jangan buat sebebel lagi lah. So jangan lupa buat latihan cuba ini muka surat 262. So okay, kita tengok soalan A. Jadual menunjukkan wang tabungan Syira dalam 10 hari. Ini bilangan lah ni. Okay, lepas tu wang tabungan 50 sen, RM1, RM1.50. Ini nilai So first kamu kena tahu yang ini adalah bilangan. So bilangan. Okay, yang ini pula adalah nilai. Okay, so kita kena cari julat, mode, median dan min. Okay, so kita cari julat dulu. Julat sama dengan nilai maksimum tolak nilai minimum. Okay, nilai maksimum tolak nilai minimum. Okay, nilai maksimum dia adalah RM1.50. So, RM RM1.50 ni tolak dengan 50 sen. So, jawapan dia adalah RM1. Okay, ini adalah julat. Jangan lupa tulis dia punya unit RM tu. Okay, pastikan RM mesti huruf besar bukan huruf kecil. Okay, so yang kedua, mod. Okay, mod. Mod adalah kekerapan yang paling tinggi. Okay, kekerapan yang paling tinggi adalah kamu tengok bilangan. Kekerapan adalah bilangan. So, ini kekerapan bilangan hari. Ini ada 2, 5 dan 3. Jadi, yang paling tinggi adalah 5. So, bilangan kekerapan yang paling tinggi adalah 5.
Jadi jawapan dia 5. Betul? Salah. Okey. Kamu janganlah tulis kekerapan. Kamu kena tulis nilai dia. Apa nilai dia? RM 1. Okey. Tulis nilai. Bukan tulis kekerapan dia. Okey. Selepas itu median. Okey, kita tengok median. Median. Okay, median. Okay, median adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah setelah disusun urutan menaik. Saya tetapkan terus menaik. Tak perlu nak cari urutan menurun. Tak payah nak susah-susahkan sendiri. So, yang ni urutan menarik 50 sen, RM1, RM1, RM50. So, kita kena tulis 50 sen ni sebanyak ikut bilangan dia ada 2. Okey, ada 2 bilangan dia. Jadi, kita kena tulis sebanyak 2 kali. RM tu abaikan dululah. RM1 ada apa tu? Ada 5 kali. Jadi 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu RM lepas tu RM1.50 ada 3. Jadi 1.50 kamu tulis sebanyak 3 kali. Ini adalah urutan menaik. Okey. So, selepas awak membuat urutan secara menaik ni, barulah kamu cari median dia. Ingat, cari median senang je. Okey, yang first ni kamu pangkah dengan yang terakhir. Yang kedua ni kamu pangkahkan dengan yang kedua akhir. Yang ketiga pangkah dengan ketiga akhir. Yang keempat pangkah dengan keempat akhir. Dan yang paling last ada yang ni. Jangan awak pangkahkan. Ambil dia. 1 tambah 1. Terus tambah. Lepas tambah, bahagikan kepada 2. Sebab kita nak cari median. Median adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Jadi dia adalah 1 je nilai. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 bahagi dengan 2, jawapan dia 1. Jadi 1 tu apa? RM. Okey? RM 1. RM 1. Okay, so kita tengok min pula. Min. Min adalah jumlah nilai ataupun jumlah data. Okay, bahagi dengan bilangan. Okay, jumlah data dia adalah yang ni. Yang ini kita tambahkan. Okay, 50 sen tambah 50 sen tambah RM1 tambah RM1 tambah RM1 tambah RM1 tambah RM1 tambah dengan RM1.50 sebanyak 3 kali. Okay, RM1.50 sebanyak 3 kali. Lepas tu baru kamu bahagikan dengan bilangan. Bilangan dia tadi ada 10. Jadi bahagikan dengan 10. So, 0.50 tambah 0.50 RM1. RM2, RM3. Yang ni RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6. Okey, dah RM6. RM6. Terus RM1.50 tambah RM1.50, RM3. RM3.50 tambah RM1.50, RM4.50. Jadi RM4.50. Tambahkan kat sini. So, jawapan dia RM10.50. Bahagikan dengan 10. Okey, ingat bahagi yang sebenar aja. Kalau bahagi dengan 10, tengok sifar dia ada berapa? Ada 1. Jadi, gerakkan ke sebelah kiri sebanyak sekali. Sebab dia bahagi. Gerakkan sebelah kiri sebanyak sekali. Jadi, jawapan dia 1.05. 1.05. Apa tu? Apa dia punya unit? Dia RM. Jangan lupa tulis RM. RM 1.05. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan B. Ben mengumpul data GC rakan-rakannya. Dia mewakilkan data tersebut dalam piktograf. Ini adalah bentuk piktograf. Tengok ada tajuk, ada jadual, ada gambar, lepas tu ada nilai, ada dua benda ni. Lepas tu, dan ada wakil dia apa, lukisan. Tengok lukisan dia semua sama. So, jangan nak lukis dia benda yang kamu susah nak lukis sama. Jadi, itu adalah piktograf. Ini adalah contoh piktograf. So, selepas dia kumpulkan data tu, dia wakilkan dengan menggunakan piktograf. Okay, lepas tu,
dia suruh kita cari, tentukan julat, mod, median dan min bagi jisim-jisim rakan-rakannya. Okay. So, macam mana kita nak cari? Okay, tengok yang ini mewakili satu orang murid. Tadi ini 2 orang, ini 3 orang, ini 5 orang. Siap-siap. Ini 5, ini 3, ini 2. Jadi jumlah murid adalah 10 orang. Okay, ini jumlah murid. Maksudnya jumlah bilangan lah. Okay, so kita nak cari julat dulu. Okay, julat. Julat ialah nilai. Ingat nilai. Nilai maksimum tolak nilai minimum. Okay, nilai maksimum. Okay. Yang ini adalah nilai. Ini nilai. 10 orang ni maksud dia bilangan. Ini adalah bilangan. Ini adalah bilangan. Ini adalah nilai. Nilai ataupun data. Okay, so nilai maksimum dia adalah paling besar nilai dekat sini. Nilai dekat sini paling besar adalah apa? 32. Jadi 32 kg tolak dengan nilai yang paling kecil 28 kg. Jadi 32 tolak 28, jawapan dia adalah 4 kg. Jangan pula awak tolak 5 tolak 2, itu salah. Ini bilangan. Yang kita cari julat, mod, median, min ni, ini semuanya adalah kita tulis jawapan dalam nilai. Jangan pula awak tolak 5 tolak 2, jawapan dia 3, awak ambil jawapan dia 30 ni, itu salah. Itu pun salah. Okay, nilai ini yang kamu kena tolak. Nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Jangan tengok sini. Bila tengok julat, nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Okay, so kita tengok mod pula. Okay, mod. Mod adalah kekerapan yang paling tinggi. Tengok, saya seorang guru pun saya tulis benda ni berulang-ulang. Kenapa kamu seorang murid ni malas sangat nak menulis? Okay, saya tak faham kenapa. Walaupun saja buruk macam ni, saya tetap tulis. Okay, kekerapan yang paling tinggi. So, kekerapan yang paling tinggi adalah, carilah paling tinggi. Ini kekerapan. Kekerapan ni adalah bilangan. Bilangan yang paling tinggi adalah ini. 5. Jadi, jangan awak tulis 5 kat sini. Awak tengok di sebelah dia nilai. Awak kena tulis nilai dekat mod tu. Nilai dia. Berapa nilai dia? 28 kg. Jangan pula awak tulis 5 kg. Salah tu. Ini adalah kekerapan. Ini kekerapan. Yang kita kena tulis untuk jawapan adalah nilai. Jadi 28 kg. Okay, lepas itu soalan seterusnya adalah median. Okay, median adalah data yang berada di tengah-tengah setelah disusun secara menaik. Saya terus tetapkan secara menaik. Secara menaik terus. Tulisan pun dah buruk. Walaupun tulisan buruk, saya tetap tulis. Secara menaik. Okay. Data yang berada di tengah-tengah. So, kamu kena susun dia lah daripada rendah kepada tinggi. Jadi, yang paling rendah 28. Okay. 28 ada 5 kali. Jadi, kamu kena tulis 28 sebanyak 5 kali lah. 28, 28, 28, 28, 28. Okay. Lepas itu, 30 sebanyak 3 kali. Okay. Lepas 30 sebanyak 3 kali, 32 sebanyak 2 kali. Lepas tu apa yang kita kena buat? Pangkahkan yang pertama dengan yang terakhir. Yang kedua dengan kedua akhir. Yang ketiga dengan ketiga akhir. Yang keempat dengan keempat akhir. Dan yang ini jangan dipangkah. Tinggalkan. Sebab itu dia yang tinggal berada di tengah-tengah. So yang berada di tengah-tengah tu 28 dengan 30. Jadi kita nak pilih apa? Jangan main pilih. Tambahkan. Lepas tambah bahagikan dengan 2. Jadi 28 tambah 30 adalah 58. Dibahagi dengan 2, jawapan dia adalah 29.5 kg. Okey.
Jawapan dia 29. 29 bukan 29.5, maaf. Silap apa tadi? Silap bahagi 29 kg. Okey. Tengok. Tengok betul-betul, pastikan. Bila melibatkan data ni, kita cari cari julat, mode, median, mean ni, semuanya berdasarkan nilai. Jawapan dia adalah nilai kg, dan kg. Tadi tinggi. Okey. Sekarang yang terakhir iaitu mean. Alhamdulillah. Mean adalah jumlah data ataupun jumlah keseluruhan. Bahagi dengan bilangan. Bahagi dengan bilangan. So jumlah data maksudnya jumlah di sinilah kamu tambahkan semualah. Jadi 28 tambah 28 tambah 28 tambah 28 tambah 28 tambah dengan 30 tambah 30 tambah 30 tambah 32 tambah 32. Bahagikan dengan 10. Okey. Kita tambahkan yang ini dulu. Tambahkan yang ini. So yang ni kita tambahkan 28 tambah 28 tambah 28 tambah 28 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 32. Jawapan dia 294. Lepas tu dibahagi dengan 10. So kita gerakkan titik puluhan sebanyak sekali. Jadi 29.4 kg. Itu adalah mean dia. Kita tengok contoh soalan C. Carta palang menunjukkan markah kuis alam sekitar bagi murid Cikgu Syakir. Yang ni kuis dia, yang ni bilangan. Ingat ini bilangan. Bila dia cakap bilangan tu maksudnya kekerapan lah. Yang ni maksud dia kekerapan lah. Kekerapan. So yang ini markah ni adalah markah ni adalah nilai. Jika kamu perhatikan betul-betul dia punya carta palang ni, tengok yang ni skala. Ni dia punya markah lah. Ni markah. Awak kena bagi tahu itu markah. Ni bilangan murid. Ni tajuk. So label dia ada dua. Setiap paksi label ada dua jenis. Ada dua label. Lepas tu ditanda dengan carta palang. Carta palang adalah segi empat yang lurus, tak ada bengkok-bengkok, dan segi empat yang kemas. So kita jawab soalan 1. Soalan 1 adalah julat. Julat markah kuis miracle. Ingat julat. Tadi pun kita dah berulang-ulang cakap. Julat adalah nilai maksimum. Maksimum tolak nilai minimum. Nilai maksimum adalah yang paling besar dekat sini. Nilai dia adalah 70. Jadi 70 adalah nilai maksimum tolak dengan nilai minimum yang paling kecil kat sini adalah 60. Jadi 60. 70 tolak 60 adalah 10. 10 apa? 10 markah. Wajib tulis dia punya unit tu. Lepas tu soalan 2. Soalan 2, adakah median markah kuis itu sama dengan 62? Buktikan. Bila dia suruh awak buktikan tu, janganlah awak buktikan awak nak buat buktikan macam awak buat penyiasatan tu. Tak. Carilah median dia. So median. Median tadi adalah data di tengah-tengah. Data di tengah-tengah. Apabila disusun. Disusun secara apa? Secara menaik. Itu kita susun secara menaik. Jadi 60 tu ada berapa? 3 bilangan dia. Ada 60 ada 3 kali. Bila 60 3 kali. Lepas tu 62 ada 4 kali. Lepas tu 68 ada 2. 70 ada 1. Jadi lepas kita susun macam tu barulah kita
mansuhkan ataupun kita pangkahkan. Okey, yang first dengan yang terakhir. Yang kedua dengan yang kedua akhir. Yang ketiga dengan ketiga akhir. Yang keempat dengan keempat akhir. Dan yang ni jangan pula kamu tangkahkan. Jadi yang ada dua data. Jadi 62 tambah 62. Lepas tu bahagikan dengan 2. Okay, 62 tambah 62 masih jadi jawapan dia 124. Bahagi dengan 2. Jadi jawapan dia 62. Markah. Okay. Jadi sama tak? Sama tak 62 dia cakap kat sini? Betul, sama lagi. Terbukti benar. Okey, jadi waktu ni lah terbukti benar. Terbukti benar. Okey. Okay, so kita tengok soalan yang ketiga. Soalan ketiga adalah min. Min markah kuis. Jangan keliru. Asal dia cakap min je. Terus kamu cakap jumlah keseluruhan bahagi dengan bilangan. Jumlah keseluruhan tu maksudnya data lah. Data yang ni. Jadi kamu tambahkan 60 tambah 60. Tambah 60 tambah 62 tambah 62 tambah 62 tambah 62. Tambah dengan 68 tambah 68 tambah 70. Bahagikan dengan berapa? Ni tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bahagikan dengan 10. Okay, so 60 tambah 60 tambah 62 tambah 62 tambah 62 tambah 62 tambah 68 tambah 68 tambah 70. Jawapan dia 634 dibahagi dengan 10. So ingat kalau bahagi, gerakkan titik puluhan sebanyak sekali sebab ada sifar 1 ke sebelah kiri. Jadi jawapan dia adalah 63.4 markah. Tengok contoh soalan yang terakhir. Okay, catapan menunjukkan tempoh belajar dalam jam bagi 10 orang murid dalam seminggu. Okay, ada 10 orang murid Lepas tu yang catapan ini dalam bentuk peratus, bentuk bilangan. Okay, jadi 10 orang murid ni adalah kekerapan ataupun bilangan. Ini adalah bilangan. Okay, yang ini pula, jam ni pula adalah nilai. Okay, so sebelum kita nak jawab soalan 1, kita tukarkan dulu peratus ni kepada bilangan. So 20% daripada 10. 20% daripada 10. Ini mansuhkan dengan yang ini mansuh dengan yang atas. Jadi 2 dah 1 dulu. Jadi 20% adalah 2. 10% adalah 1. 3% adalah 3. 40% adalah 4. Okey. Lepas kamu tukar tu, senang lah kita nak buat soalan 1. Soalan 1 adalah mod. Mod adalah kekerapan yang paling tinggi. Okay, apa kekerapan yang paling tinggi? Kat sini. Okey, 4. Jadi, jangan tulis 4. Kekerapan yang paling tinggi bukan memang 4, tapi kamu tak boleh tulis jawapan waktu 4. Kamu kena tulis nilai. Nilai itu adalah jam. Jadi, nilai dia adalah 6 jam. Jadi, tulis 6 jam. Okay, lepas tu, median. Okay, median adalah jumlah yang berada di tengah-tengah. Jumlah yang berada di tengah-tengah. Jadi, maksudnya, kita kumpulkan mengikut daripada nilai yang paling kecil sehingga nilai yang paling besar. Yang paling kecil adalah 1 jam, nilai yang paling besar adalah 3 jam. Jadi, kita susun 1 sebanyak sekali, 5 ada 2 kali, 5 ada 2 kali, bukan 2, maaf, 5 ada 2 kali, 6 ada 4 kali, 7 ada 3 kali. Okay, kita susun ikut urutan yang menaik tau. Okay, lepas tu kita masukkan yang first dengan yang terakhir, yang kedua dengan yang kedua akhir, ketiga dengan yang ketiga akhir, keempat dengan yang keempat, so yang ni berada di tengah-tengah. So 6 tambah 6 kita bahagikan dengan 2. 6 tambah 6 adalah 12, bahagikan dengan 2, jadi jawapan dia adalah 6. 6 apa? 6 jam.
Okey, sebab nilai kita adalah jam. Okay, lepas tu kita tengok min pula. Min adalah jumlah keseluruhan bahagi dengan bilangan. Okay, jumlah keseluruhan maksudnya yang ni, yang inilah. Yang ini. Ini kita tambahkan. Jadi 1 tambah 5 tambah 5 tambah 6 sebanyak 4 kali. Lepas tu tambah 7 sebanyak 3 kali. Lepas tu bahagi dengan bilangan. Bilangan tadi ada 10. Bagi dengan 10. So, kita tambahkan 1 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Jawapannya ialah 56. Lepas tu dibahagikan dengan 10. Kita gerakkan titik perlahan ke sebelah kiri sebanyak 1 kali. Jadi jawapan dia adalah 5.6 jam. 5.6 jam. Okay. So, soalan 1 dah settle. Kita pergi ke soalan 2. Soalan 2 adalah nisbah. Nisbah bilangan murid yang belajar 7 jam kepada jumlah semua murid. Bilangan murid yang belajar 7 jam. Bilangan murid belajar 7 jam. Okay, dia nak nisbah kepada jumlah semua murid. So, 7 jam ni ada 3 orang. Jadi 3 orang. Bilangan semua murid adalah 10 orang. Ingat nisbah ni kita tak boleh tulis unit. Jadi 3 nisbah 10. Itu jawapan dia. Okey, itu saja contoh-contohnya dan jangan lupa. Okey, jangan lupa bilangan. Bila disebut bilangan tu bersamaan dengan kekerapan. Okey, jadi selain daripada tu, itulah data ataupun nilai. Jadi kalau nak tulis mod, jawapan adalah mod mesti berdasarkan nilai. Okey, nilai, median bersama, nilai dia apa, lepas tu mod, min, julat, semuanya nilai. Jangan pula kamu tengok kepada kekerapan. Okey, itu saja. Terima kasih.